Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya dalam Pacifikan Sahih. Jabatan Pertanian Malaysia DOA menafikan rakaman video yang tular menerusi media sosial mengenai isu kewujudan cacing helikopter atau helicobacter dalam pisang. Menurut Ketua Pengarah DOA Datuk Zahimi Hassan, maklumat yang dipaparkan dalam hantaran yang dikeluarkan itu juga tidak benar dengan informasi didapati tidak sahih selain diragui. Beliau turut juga menjelaskan bahawa helicobacter merupakan sejenis bakteria dan bukan dari kumpulan serangga atau ulat seperti dilaporkan dalam video berdurasi 1 minit 29 saat tersebut. Berdasarkan rekod luar negara, rakaman yang tular itu juga didapati berasal dari sumber tidak sahih kerana adalah tidak normal untuk cacing menyempurnakan kitaran hidup dalam pisang. Pada 10 November 2021 telah tular di media sosial satu rakaman video berdurasi 43 saat memaparkan kejadian sekumpulan individu yang sedang bergaduh dipercayai berlaku di Ladang Merdeka Mulong, Kota Baru. Pihak polis sedang menjalankan siasatan berhubung video tular tersebut dan sehingga kini tiada sebarang laporan polis diterima daripada mereka yang terlibat. Pihak polis daerah itu menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan untuk tampil membantu pihak polis dengan menyalurkan maklumat bagi menyelesaikan siasatan kes berkenaan. Baik, adakah anda pernah dihubungi daripada pihak yang mengaku sebagai wakil lembaga hasil dalam negeri Malaysia? Adakah anda dikatakan mempunyai tunggakan cukai atas nama syarikat yang anda tidak tahu menahu? Ataupun adakah anda berasa takut dengan dakwaan tersebut? Kenapa anda perlu percaya? Dan ini adalah kenapa untuk anda tidak membuat semakan di pejabat LHDN berhampiran atau menghubungi nombor telefon LHDN di laman web rasmi LHDN. Jadi anda perlu berhati-hati dengan panggilan scam ini. Baik, dan berkaitan dengan itu juga, anda perlu berhati-hati dengan penipuan jual beli, khususnya jualan beli dalam talian. Ini sering berlaku dalam kalangan kita semua yang menjadi mangsa pembelian dan juga penipuan sekiranya anda melakukan pembelian dalam talian. Anda boleh semak kesahihan peniaga tersebut supaya anda tidak tertipu dengan proses jual beli yang mungkin terlalu mudah ataupun menawarkan harga yang murah untuk dijual. Standard mandatori untuk pancaran medan elektromagnet EMF di infrastruktur komunikasi radio MSEMF baharu akan dikuatkuasakan bermula hari ini, 1 November 2001. Menurut Suruhjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, MSEMF baharu dikemas kini dengan had pendedahan EMF terkini berpandukan kepada garis panduan Suruhanjaya Antarabangsa terhadap perlindungan radiasi tidak mengen ICNIRP yang diterbitkan pada 2020. Selain itu, MSEMF baharu ini juga turut merujuk kepada penanda aras antarabangsa yang juga mengambil kira teknologi semasa dan masa hadapan untuk memantapkan aspek-aspek pelaksanaan pemantauan dan penilaian EMF agar ia lebih sistematik dan berkesan. Baik, seterusnya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu dalam menyelaras pelaksanaan pakej peranti siswa keluarga Malaysia khusus untuk pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT dari golongan B40 untuk memiliki sebuah peranti tablet bersama data jalur lebar mudah alih. Pengenalan pakej yang dibentangkan dalam bajet 2022 baru-baru ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk memastikan rakyat terutamanya pelajar IPT mempunyai peranti dan akses internet pada kos yang berpatutan. Tempoh mendaftar untuk pakej ini dijangka akan bermula pada suku kedua 2022. Sementara itu, pihak MCMC dan penyelia perkhidmatan mudah alih yang terlibat iaitu Celcom Axiata Berhad Celcom, Digi Telecommunication Sdn Bhd Digi, Maxis Berhad Maxis, U-Mobile Sdn Bhd U-Mobile, Telekom Melimia Berhad TM dan YTL Communication Sdn Bhd VES akan bekerjasama untuk memastikan pelaksanaan inisiatif ini berjalan dengan lancar.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP melancarkan ops menu bagi menjalankan pemeriksaan dan tindakan penguatkuasaan ke atas restoran dan kedai makan di seluruh negara melibatkan tanda harga serta alat timbang dan sukat. Baik, seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM merujuk kepada pengumuman Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan pada 5 November 2021 berkaitan peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara PPN bagi negeri Kedah, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah berkuat kuasa pada 8 November lalu. Sehubungan dengan itu, pengoperasian institusi pendidikan di bawah KPM mengikut ketetapan pengoperasian fasa 4 PPN akan bermula pada 21 November 2021 bagi negeri Kedah dan pada 22 November 2021 bagi negeri Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah. Ini akan melibatkan kehadiran murid tahun 1 hingga tahun 6 di sekolah rendah serta kelas peralihan dan tingkatan 1 hingga tingkatan 4 di sekolah menengah. Baik, harga kit ujian kendiri COVID-19 kini mampu dimiliki. Anda boleh dapatkan harga kit ujian ini serendah RM6.90 dan kini mula dijual di kedai-kedai runcit seperti 99 Speedmart, KK Mart dan juga farmasi-farmasi terpilih untuk anda memudahkan mendapatkan kit ujian kendiri COVID-19 untuk kita bersedia mengharungi fasa endemik. Baik, seterusnya, ini adalah laporan terkini kejadian bencana seluruh negara. Ini kami kongsikan kepada anda bagi persediaan sekiranya berlaku bencana di luar jangka, dan ini adalah amaran yang dikeluarkan supaya kita semua sebagai keluarga Malaysia untuk bersedia dengan sebarang bencana yang akan berlaku. Jadi ini adalah panduan kepada kita semua supaya kita bersedia dan juga mengikut kepada SOP yang telah ditetapkan terutamanya ketika pandemik COVID-19. Baik, pastikan Sahib berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita ke laporan berikutnya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM setakat semalam mengesan 48 lagi kes baharu yang dijangkiti varian membimbangkan VOC iaitu varian Delta. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, varian itu berjaya dikesan hasil kajian berterusan dijalankan Universiti Teknologi Mara UiTM. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dijangkiti virus kategori VOC dan varian mempunyai kepentingan VOI adalah sebanyak 3,830 kes. Menerusi satu kenyataan media, Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan penularan varian berkenaan membabitkan 3 negeri iaitu Pulau Pinang, Pahang dan Perlis. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan negara mencatat 6,223 kes baharu setakat semalam. Perkara ini membimbangkan apabila negara mencatat peningkatan kes selama 4 hari berturut-turut. Manakala sebanyak 5,337 kes sembuh direkodkan. Beliau juga mengumumkan pihaknya telah mengesan kluster baharu melibatkan 6 negeri. Baik, seterusnya, individu yang telah menerima janji temu bagi suntikan dos penggalak disaran untuk tampil mendapatkan vaksinasi mereka. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, ini memandangkan 40% individu yang telah diberi janji temu tidak hadir mendapatkan suntikan masing-masing. Vaksinasi dos penggalak di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan bertujuan menguatkan imuniti dan tahap perlindungan individu terlibat terhadap COVID-19. Baik, dan ini adalah makluman penting untuk anda berkenaan penggunaan ivermectin. Penggunaan ivermectin dalam rawatan COVID-19 dihentikan serta-merta. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali menyatakan menurut analisis keselamatan yang dilaksanakan menunjukkan penggunaannya memberikan kesan sampingan lebih 3 kali ganda berbanding kumpulan penjagaan standard. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling Chayu di Dewan Rakyat.
Perdana Menteri berpuas hati dengan lawatan rasmi beliau 3 hari ke Indonesia. Beliau menyifatkan sebagai amat berjaya. Kemuncak lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri ke Indonesia adalah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Antara dicapai persetujuan pelaksanaan koridor perjalanan kedua-dua buah negara. Kesepakatan itu menjadikan Indonesia negara kedua selepas Singapura yang melaksanakan aturan tersebut dengan Malaysia. Selain itu, 2 memorandum persefahaman MOU telah dimeterai di antara Kuala Lumpur dan Jakarta. Perjanjian mengenai kerjasama dan bantuan bersama dalam perkara kastam turut dicapai buat pertama kalinya. Manakala MOU bidang pendidikan telah pun diperbaharui setelah 12 tahun tertunggak. Selain itu, 4 MOU dan perjanjian bernilai $3.1 bilion Amerika turut ditandatangani sektor swasta kedua-dua buah negara. Majlis Pemulihan Negara MPN menjadangkan agar sempadan negara dibuka kepada pelawat antarabangsa selewat-lewatnya pada 1 Januari tahun hadapan. Menurut pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia bagi mempercepatkan pemulihan khususnya dalam sektor pelancongan. Jelasnya pelancongan merupakan salah satu sektor yang terjejas teruk disebabkan pandemik COVID-19. Sekiranya sektor itu terus ditutup, negara akan mengalami kerugian hampir 90 bilion ringgit. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah bersedia dengan peningkatan aliran trafik internet dan penggunaan perkhidmatan rangkaian telekomunikasi sepanjang pelaksanaan Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Melaka. Ia berikutan perubahan kaedah berkempen yang kini lebih terarah secara dalam talian. Menurut pengarah MCMC Negeri Melaka, Muhammad Luqman Ali, pihaknya bersama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi telah memeriksa 175 lokasi aduan utama di seluruh Melaka bagi menambah baik rangkaian sedia ada. Persediaan awal juga telah dilakukan dengan melakukan sesi libat urus bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi memastikan tahap perkhidmatan komunikasi di 281 lokasi berkaitan pilihan raya berada dalam keadaan baik. Kerajaan komited melakukan yang termampu dan sebaik mungkin dalam memajukan matlamat kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC dan Wawasan Putrajaya 2040. Untuk itu, Malaysia berkongsi pelan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan negara anggota. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi muat naik di Facebook beliau memaklumkan menyertai dialog Majlis Penasihat Perniagaan APEC sebaik menamatkan lawatan rasmi ke Indonesia. Baik, pastikan Sahih Berhad sekali lagi kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Deepavali akan berlangsung pada 13 November 2021 iaitu pada Sabtu bermula jam 10 pagi hingga 10.30 malam. Manakala majlis perasmian akan bermula pada jam 8.30 malam di Pusat Pelancongan Malaysia Matic Jalan Ampang Kuala Lumpur yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob Perdana Menteri yang juga akan disiarkan secara langsung di TV1 dan juga Facebook Live My Motek. Antara artis yang akan memeriahkan majlis rumah terbuka ini adalah penyanyi terkenal Jacqueline Victor. Dan seterusnya, konsert Kenangan Lalu Kuala Lumpur akan menampilkan beberapa barisan artis-artis terkenal tanah air pada 14 November 2021. Antaranya Muse, Spider, Ella dan juga Left Handed. Baik, seterusnya Parlimen masih lagi bersidang dan kami akan bawakan kepada anda langsung daripada Parlimen ke-14. Anda boleh ikuti siaran langsung di TV1 dan juga RTM Klik secara dalam talian pada setiap hari Isnin hingga Khamis bermula jam 10 pagi.
Dan seterusnya, ini adalah berkenaan dengan Citra Malaysia Senaman Pagi Online ataupun Senaman Pagi secara dalam talian 2021. Anda boleh saksikan secara Facebook Live di My Seni Budaya pada setiap Selasa dan Khamis bermula Februari hingga Disember 9.40 pagi sehingga 10 pagi kecuali bulan Ramadan. Ini adalah anjuran JKKN. Jadi ini adalah cara anda untuk kekal sihat walaupun dalam keterbatasan akibat sekatan pergerakan dan sebagainya. Dan seterusnya, Panggung Seni Tradisional 2021, ini adalah satu lagi promosi yang kita ingin bawakan kepada anda berkenaan dengan tarian-tarian serta panggung seni tradisional yang kita perlu bawakan dan juga kekalkan. Dan seterusnya, Participating Boost 1 hingga 30 November 2021. Ini yang dikongsikan oleh Malaysia Digital Economy Corporation (MIDEC) dengan kerjasama Comic Art Festival akan membawakan anda peluang untuk menyaksikan artis-artis komik yang terkenal di Malaysia Digital Creativity Festival MyDCF 2021. Jangan ketinggalan untuk menonton demo seni, ceramah dan peluang untuk mendapatkan barang jualan mereka di acara yang dinyatakan. Baik, seterusnya, kajian kesedaran rakyat terhadap dasar-dasar baharu kerajaan Seri 2 bagi tahun 2021. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedang menjalankan kajian kesedaran rakyat terhadap dasar-dasar baharu kerajaan bagi Seri 2 2021 mengenai pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi bermulih. Jadi anda boleh imbas QR kod berkenaan untuk kongsikan dan juga lontarkan pendapat anda berkenaan dengan perkara yang dinyatakan tersebut. Baik, kita menyaksikan peningkatan kes dalam tempoh 5 hari berturut-turut. Jadi anda minta untuk terus berwaspada walaupun kadar vaksinasi sudah pun melepasi kepada sasaran yang ditetapkan oleh KKM. Kita perlu terus berwaspada dengan melakukan semakan ujian kediri dan laporkan setiap keputusan yang anda perolehi. Tetap ikut SOP yang telah ditetapkan kerana ini adalah norma baru untuk kita menuju ke fasa endemik. Jadi ini adalah tanggungjawab kita semua untuk memastikan keluarga Malaysia kita kekal selamat daripada COVID-19. Itu sahaja pesanan saya dan saya Hafidh Hussain. Terima kasih kerana menonton. Pastikan sahih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.